Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PRN 6 Buah Negeri sudah sah akan berlangsung beberapa hari saja lagi. Ini menjadi persoalan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah teruk. Di dalam pelbagai isu melibatkan PRN kali ini, isu yang paling panas sekali ialah melibatkan satu persoalan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kepada pemimpin PAS. Anwar Ibrahim bertanya, tak sokong PAS musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab, kata Perdana Menteri. Semua ini satu polemik di dalam pilihan raya. Persoalan-persoalan yang penting yang boleh menentukan kemenangan, yang menjadi batu penanda kemenangan kepada mana-mana parti politik yang bertanding. Namun demikian, persoalan hebat ini menjadi buah mulut di mana-mana termasuk media sosial. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan ini. Anda harus jawab. Pernahkah Anda dengar? Atau pernahkah Anda jawab? Ataupun tiada jawaban langsung, hanya pemimpin PAS yang boleh jawab. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak sokong PAS musuh Islam? Itu persoalan dia. Pemimpin PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan yang dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Beliau berkata ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Kata Anwar Ibrahim, apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tuh Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun. Ini mereka pemimpin dan Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Sama Gagah dekat Permatang Pauh hari ini. Sebelum ini, Sheikh Muhammad Zainul mengeluarkan kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas. Namun, beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. Dua dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwa tak mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya akan membuka minda dan juga pastinya menjadi batu penanda kepada keputusan pilihan raya kali ini. Mengikut pikiran dan juga pendapat saya, persoalan ini kalau dijawab dengan tidak berhati-hati, ianya boleh menyebabkan PAS menerima bahana yang besar. Tapi kalau dijawab pula, ianya juga boleh memerangkap PAS. Oleh sebab itulah, persoalan ini sangat penting untuk cuba dijawab oleh PAS. Anwar Ibrahim melalui Malaysia Kini, laporan Malaysia Kini ini, bersoal jawab kepada pemimpin PAS dengan satu soalan. Tak sokong PAS adakah musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Itu sebabnya dalam beberapa kenyataan PDRM baru-baru ini, mereka melarang untuk berkempen menggunakan sensitiviti, terutamanya melibatkan 3R, yaitu agama, bangsa dan raja-raja. Apabila ianya digunakan dalam kempen, maka inilah yang berlaku. Beberapa perkara yang tidak elok dan sensitif menyebabkan perpecahan dalam negara ini.
Anwar berkata ini termasuk kenyataan bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah, kata Anwar lagi. Kalau betul, kata Anwar, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz menyokong beliau dan beliau pula bukan ahli PAS? Ini pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Sheikh Muhammad Zainul telah pun mengeluarkan satu kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah Berselawat pada 24 Jun lepas, namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. 2. Dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwah tapi mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Anwar Ibrahim. Ini persoalan yang amat besar yang perlu dijawab disegera oleh para pemimpin PAS. Itu saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan dan pendedahan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu pendedahan rasuah yang berlaku di KLIA. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia, Tiong King Sing, mendedahkan bahawa ada satu budaya yang memalukan berlaku di KLIA. Beliau mengatakan sudah waktunya mungkin SPRM perlu menyerbu ataupun menyergah KLIA untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, kata beliau lagi. Beliau mengatakan bahawa, kata Tiong, dia akan menyarankan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan. Seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Kata Tiong lagi, pendedahan yang paling mengejutkan kita ialah ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan, kata Tiong King Sing. Ini bukan pendedahan yang biasa-biasa. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita dan paling memalukan kita. Kata Tiong King Sing, saya diberitahu ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekira pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan lagi, dia memberikan nilai uang yang tepat. Tiong mengatakan ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asing. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara, menurut Tiong lagi, tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Bayangkan, ini jumlah yang paling besar dan melampau pernah saya baca. Kalau ini benar, bayangkan 3,000 campur 3,000, 6,000 campur 12,000, dia akan jadi 18,000 untuk seorang pelancong. Ini bukan melancong namanya, ini namanya diseksa. Asalnya mahu melancong menikmati keindahan negara Malaysia, tapi akhirnya merana durjana pula yang diterima. Kalau ini benar, memang betul-betul memalukan. Tiong King Sim dalam pendedahannya berkata, dalam kekecohan di KLIA yang dilaporkan berlaku ini, beliau berkata malah wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan, dan ini jelas melanggar undang-undang, kata beliau. Beliau difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan, katanya.
Kata Tiong, dia akan menyerahkan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan, seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Saya turut diberitahu bahawa ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan kita, ada pegawai yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12,000 lagi untuk kos memproses visa katanya. Saya rasa ini satu perbuatan yang melampau. Dan saya rasa pendedahan ini mungkin ada kebenarannya. Perlu disiasat segera oleh pihak SPRM. Seperti mana yang ditegaskan oleh Tiong King Sing, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan ini, dia sudah merasakan bahawa sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara kita. Jangan sampai sudah nasi menjadi bubur, barulah kita bertindak. Jangan sampai nama kita sudah kotor di negara luar, baru kita bertindak. Kata Tiong King Sim juga, saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa apabila Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini menyatakan, mengakui, membongkar bahawa ada wujud rasuah di KLIA. Tiong King Sing katakan, kehadiran saya di KLIA membongkar rasuah. Wah, apa pendapat kamu semua? Kalau anda suka dengan pendedahan malam ini, sila share video ini, tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini isu paling hangat di media sosial ialah berkenaan seorang menteri kononnya menimbulkan kekecohan di lapangan terbang KLIA. Akhirnya, menteri yang bertanggungjawab tampil menyatakan kepada kita semua persoalan itu. Sebelum ini, ianya seperti tidak berani didedahkan siapa menteri tersebut. Namun, akhirnya menteri yang berani ini muncul menyatakan apa sebab beliau datang di KLIA dan siapa orangnya. Ikuti terus ulasan ini dan anda harus dengar apa yang dinyatakan oleh menteri itu sendiri. Jangan dengar daripada orang yang hanya memutar belit cerita. Rupa-rupanya menteri yang dikatakan membuat kecoh itu sebenarnya telah pun membongkar rasuah di KLIA. Kita bersyukur sebab menteri yang datang itu, yang dikatakan menimbulkan kecoh itu, telah pun membongkar rahasia, membongkar rasuah di KLIA. Rupa-rupanya, kalau ikut apa yang diceritakan oleh menteri ini, rupa-rupanya di KLIA wujud rasuah. Adakah anda tahu? Saya tak tahu. Baru juga tahu. Dan menteri ini ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Menteri ini ada kaitan dengan KLIA sebab beliau tahu KLIA adalah pintu kepada pelancongan dan kesenian dan kebudayaan, melibatkan pelancong. Jadi itu sebabnya kita sangat-sangat bersyukur kerana menteri ini walaupun menimbulkan kekecohan, tetapi telah pun membongkar rasuah yang jijik berlaku di KLIA. Menteri akui kekecohan kehadiran saya bongkar rasuah di KLIA, kata Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing. Beliau mengakui dirinya adalah menteri yang dimaksudkan dalam kekecohan di Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam. Bagaimanapun, kata Tiong, kehadirannya di sana telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang.
Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Aduh, ini memang memalukanlah. Kalau benar apa yang didakwa oleh Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ini, memang betul-betul memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Pada mulanya, kata menteri ini, saya tidak mahu mendedahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal, kata beliau lagi. Namun, disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya, katanya, kepada satu kenyataan hari ini. Betul lah, apa tindakan Tiong ini? Beliau sebenarnya mahu membuat laporan itu secara bertulis kepada platform yang lebih baik, lebih praktikal tanpa menggunakan media sosial. Tetapi oleh kerana media telah pun menularkan perkara itu dan telah mungkin disalah erti, disalah tafsir, maka adalah sesuai. Dan saya tidak menentang pendedahan daripada Tiong ini melalui media sosial juga. Sebab kalau tidak, nanti orang akan guna itu sebagai satu peluru. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah PRN melibatkan 6 buah negeri. Jangan-jangan parti pembangkang, parti lawan sudah mengintai untuk memutar belit dan menggunakan isu ini untuk menjadi senjata menembak musuh mereka. Jadi baguslah. Tiong telah menerangkan dengan begitu baik sekali apabila beliau kata dia disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubunginya, maka ini penjelasannya. Tiong menafikan dakwaan yang menuduhnya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak immigration. Kata beliau, saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya jika berbuat demikian. Makna kata, dia sedar bahawa apa yang dia buat itu akan boleh merosakkan reputasinya kalau dia benar-benar melepaskan pelancong asing itu. Maknanya dia tidak melepaskan pelancong asing itu sesuka hati kerana dia tahu bidang kuasanya dan tidak mahu merosakkan reputasi beliau. Jelas Tiong, warga China yang dibelanya sebenarnya ditahan tanpa diberi alasan atas sebab-sebab penahanannya. Katanya lagi, masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai immigration dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Jadi ini masalah dia, misunderstanding, miscommunication. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak immigration mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya, katanya lagi. Maknanya pelancong ini sedang bermasalah. Jadi tiada masalahnya Menteri Pelancongan ini datang membantu. Kerana itu tugasnya. Dia memang Menteri Pelancongan. Jadi apa salahnya Menteri Pelancongan membantu pelancong yang ada masalah ini? Mungkin kerana kedapatan ada rasuah di sana, itulah yang menimbulkan kekecohan. Dan bukannya kehadiran Tiong itu yang menimbulkan kekecohan, tetapi kedapatannya rasuah itu. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi. Penjelasan Tiong dibuat selepas laporan Bebas News mendakwa seorang menteri yang tidak dinamakan telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa untuk mempertahankan seorang warga China yang dilarang memasuki Malaysia. Bebas News memetik sumber melaporkan menteri berkenaan mengetahui kejadian itu dan memasuki Balai Ketibaan KLIA tanpa terlebih dahulu memohon PAS. Namun demikian, kata Tiong, sedangkan saya memiliki PAS yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah soal Tiong? Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula, ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing, kata beliau. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila pun ia tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga memberi kesan kepada kepentingan peribadi mereka? Soalnya,
Menurut Tiong, dia telah melobi penterjemah untuk warga asing dari Timur Tengah, China dan India seawal Mac lagi untuk menyelesaikan proses ketibaan dan memastikan kecekapan. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysian Airports Holding Berhad, kata beliau. Dalam lawatan ke KLA itu, saya turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLA secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, katanya. Menteri itu berkata menjadi isu biasa mengenai warga asing yang tiba di Malaysia dan telefon bimbit mereka dirampas dan tidak diberi alasan untuk penahanan mereka. Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.